إلى حضرة النبي المصطفى أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب والحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت وحيتن البحر تستغفر لك إذا سعيت ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية. Baik. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Bidayatul Hidayah karangan bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala hingga pada kata Imam Ghazalinya wa in kanat niyyatuka, muqabalah daripada hak sebelum ni. Itu kalau hak sebelum ni nya dia kata, Imam Ghazali kata kalau mu niat mengaji agama tu semata-mata untuk bermegah-megah, al-mubahata, al-mubahata wal munafasata wat taqaddum 'ala al-aqran, nak bersaing, nak menunjuk megah, nak mengungguli, nak menjuarai di atas sekalian rakan-rakan taulan, ataupun nak memalingkan manusia semua muka-muka ni kembali merujuk kepada diri dia, atau jama'ah hutami dunia, ataupun niat mengaji agama tu kerana nak hipung harta dunia, maka mu sebenarnya sedang mengusaha kepada kebinasaan agamamu sendiri. Itu dah. Kalau gitu muqabalahnya bertentangan dengan hak lepas dah tu. Kata Imam Ghazali hari ini, wa in kanat niyyatuka, dan jika adalah niat engkau, wa qasduka, dan tuju hati engkau, bainaka wa bainallahi ta'ala, di antara engkau dan di antara Allah Ta'ala tu, min talabil ilmi, daripada menuntutkan ilmu agama. Niat gapo mu dengan Tuhan di dalam menuntut ilmu agama? Al-hidayata, akan petunjuk, akan hidayah. Itu dah. Nak supaya Allah Ta'ala beri kepada kita ni satu jalan yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Karena hidayah itu ada dengan makna ammah, hidayatul ammah, hidayatul khassah. Hidayatul ammah artinya Allah mempermasukkan manusia di dalam agama Islam. Idkhalul abdi fi dinil Islam, memasukkan hamba ke dalam agama Islam. Itu dipanggil hidayatul ammah.
hidayah secara umum. Ini Allah Ta'ala semata-mata. Tak boleh kita nak mengerasi. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pun khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sebab bagi petunjuk itu ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni asal bagi segala sebab hidayah. Itu pun Tuhan kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat bagi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasih. Nabi ini kasih sungguhlah. Kalau boleh tidak ada seorang pun daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dihumbai dalam neraka, tak ada. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan belah kasih, melihat kepada umat ni bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih, kesia belah. Sehingga Rasulullah tu cita-cita nak kalau boleh seluruh manusia ni mukmin muslim mereka. Bagaimana cara? Kalau boleh paksa pun paksa. Maka Tuhan pun tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa rabbuka, kalau menghendaki oleh Tuhan engkau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti senang bagi Allah untuk buat semua manusia ni beriman, mukmin, muslim laku, wali laku. Boleh semua masjid, semua musalla, semua surau. Tak ada hak kafir itu, tak ada. Tidak ada orang Kristian, Yahudi, tak ada. Hindu, Buddha, tak ada. Boleh Tuhan nak buat gitu, tak nanti kau suruhmu, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah. Kalau Tuhan nak, senang bagi Allah nak buat jadi semua manusia ni mukmin. Berarti mafhum mukhalafahnya dengan secara kita lihat musyahadah dengan pandang mata kepala kita, realitinya tidak semua orang itu mukmin muslim. Kayak gitu. Tidak semuanya mukmin muslim. Ada orang Kristian, ada orang Yahudi, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Macam-macam agama ada. Hak sesat banyak mana, hak kafir banyak mana. Berarti Tuhan sendiri tidak nak semua manusia ni jadi mukmin muslim belaka. Walaupun Tuhan suruh, Tuhan suruh, tu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu mati melainkan kamu tu di atas orang Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Hendaklah kalian ni masuk ke dalam Islam semua sekali. Tuhan suruh kita ni Islam, tapi Tuhan tidak nak semua orang jadi Islam. Sunnatullah mukminin. Adakah patut engkau hai Nabi Muhammad nak mengerasi, nak menyakiti di atas manusia sekaliannya? Di belakang istifham bermakna ingkar. Artinya tidak patut. Lagi kata Tuhan pun tidak nak, apa lagi kita? Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh buat. Sedangkan Tuhan tidak nak, apa lagi kita buat? Nuh, Abu Lahab, Abu Jahal, orang Quraisy. Abu Lahab tu pok saudaranya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila Allah tak bagi hidayah, tak bagi petunjuk, taknya beriman. Buah keingkar dengan aja bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan apa yang dibawa apa mereka tu duk gaul, kenal Nabi, jumpa Nabi. Kita ni pula jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah Allah Taala menetu sedia kala tanjiziyun qadimun,
yang menyampaikan satu jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan ni? Wusulu ilallah, itu bukan bil hissi dah. Bila sebut ataupun istilah orang tasawuf, taqarrub ilallah, wasil ilallah, wuslah ilallah, sampai pada Allah, dekat dengan Allah. Itu jangan kita duk mari perasan dalam hati kita dekat berapa kilometer, berapa jarak nak kepala kita. Kullu ma khatara fi balika fallahu bi khilafi dzalika. Apa sahaja yang mari terlintas dalam kepala otak kita, dalam benak fikiran kita, maka Allah tak serupa dengan benda tersebut. Jangan duk kiyahlah. Ada orang duk komen dalam Facebook, dia kata, Allah tak boleh bergerak. Lemahlah Allah tak boleh bergerak. Matilah Allah kalau tak boleh bergerak. Ada tu ni. Kalau tak boleh bergerak, hidup. Alamatul hayat al-harakah, kata. Tanda kata hidup tu kena bergerak. Welah. Kalau tak boleh bergerak tu mati ya. Kalau gitu Allah boleh makan. Untuk cari boleh cari. Ada rezeki boleh jumpa. Wijdan dia panggil. Kenal lagu mana? Bukan kena zat, bukan kena hakikat zat, bukan kena sifat, bukan kena hakikat sifat. Tapi kenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Satu zat yang nak mengaku diri dia tu Tuhan, mesti ada hukum ketuhanan. Gapo hukum ketuhanan? Dia tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Al-istighna'u an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dia terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Mana tak berajak gapo-gapo, lepas serba-serbi. Dia tak berajak pada makan, minum, anak, bini, mokpok, menteri, orang menung, tak ada berajak gapo-gapo dia. Ibadat kita bukan. Kau kita duk semaya bang ingat kau, sedaplah Tuhan, kita 5 kali sehari semaya bang dia. Nya gagahlah Tuhan. Ndak. Kalau atas muka bumi ni semua kafir, habis licin pun Tuhan tetap Tuhan. Tak lemah dia. Dia tak berajak dengan semaya bang kita, puasa roha kita, baca Quran kita. Dia tak ambil faedah, manfaat, gharak, tujuan, keuntungan yang kembali pada dia dalam setiap suruh lari dia, dalam setiap perbuatan hukum hakam dia, dalam setiap apa yang ditentu dan dijadikan pada makhluknya. Tak ada, dia lepas serba-serbi daripada makhluk. Bahkan makhluk ni walau sebutir zarah pun tak lepas dengan dia belaka. Nak nafah, nak berdenguk nadi, nak kelip mata, nak tidur, nak ngantuk, nak segar, nak gagah, nak hidup, nak makan, nak minum, nak gapo sekalipun, nak bergerak, nak diam, tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Nanti berhajat pada Allah Ta'ala. Ada dua perkara ni Tuhan. Tuhan sebenar, bukan Tuhan palsu tak. Kalau tak ada dua perkara ni, panggil Tuhan juga, Tuhan palsu dia panggil. Maka keluarlah hukum sifat ketuhanan. Kita duk mengajar dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu. Ilmu sifat 20 tu. Tuhan mesti ada, tidak ada Tuhan tentu tidak, dalilnya alam. Tuhan mesti sedia, baharu Tuhan tentu tidak, dalilnya alam. Tuhan mesti kekal, binasa Tuhan tentu tidak, dalilnya alam. Tuhan mesti tak serupa akan yang baharu, serupa Tuhan akan yang baharu tentu tidak, dalilnya alam ni. Tuhan mesti ada cara-cara zat, tentu tidak dia tu sifat, apatah lagi jirim atau arak, dalilnya alam ini. Tuhan mesti bersangatan tunggal esa, tentu tidak berbila pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatannya, dalilnya alam ni. Tuhan mesti ada di zatnya sifat berkuasa, tentu tidak lemah, dalilnya alam ni ila akhir. Itulah gitu. Jadi bila sebut kata dekat dengan Tuhan, siapa dengan Tuhan, bukan siapa hissi ni dah, bukan dekat tubuh ni dah, dekat maknawi, sampai maknawi, pada makna. Orang yang hatinya senantiasa apa, ingat nafas demi nafas dengan Allah, dipanggil dekat dengan Allah Ta'ala. Orang panggil sampai pada Allah Ta'ala. Nafas demi nafas, kulli lamhatin wa nafasin wa tarfatin. Ikutlah tiap-tiap kelip air mata, tiap-tiap turun naik nafas, itu tidak sunyi dia daripada musyahadah Allah
Jadi musyahadah, menyaksi dengan mata hatinya akan segala perbuatan Allah. Maka orang ini dipanggil orang yang wusulu ilallah, wusulul qalbi ilallah, sampai hati dia tu kepada Allah. Itu. Bukan siapa Tuhan gipah kemana dah, tak ada jarak Tuhan ni. Tuhan bukan di dalam alam, di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Tidak berjihad. Tidak di tengah. Tengah budak. Waktu tak ada lah Tuhan, ada. Jangan kita duk fikir tentang hakikat zat Tuhan. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah mempertakutkan kita ni akan zatnya. Wa yuhadzirukumullahu, mempertakuti akan kalian oleh Allah, nafsahu ay zatahu, akan zatnya. Tak boleh. La tafakkaru fi zatillah. Jangan duk fikir hakikat zat Allah Taala. Tafakkaru fi khalqillah, tu ya. Fikir pada makhluk Allah Taala. Makhluk Allah Ta'ala begitu gini, ini menunjukkan Allah Ta'ala yang menjadi, Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kamalat, kesempurnaan. Itu boleh. Sebab tu dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kita mengaji itu hukum sifat ketuhanan, dan dalilnya ialah dalil akli. Fikir pada alam ini, baharu alam ini, mungkin alam ini, ada wujudnya alam ini. Semua fikir alam ni. Karena itu suruhan Nabi. Itu dah. Kalau kita fikir juga hakikat tuhliku, celaka agama kita, binasa. Itulah jadi mujassimah, musyabbihah, ataupun puak hulul ittihadiyah. Tuhan menyerak masuk dalam tubuh hamba, Tuhan menyatu dengan hamba, hamba ialah Tuhan, Tuhan ialah hamba. Bagi sesak lah ke? Baik. Dia kata kalau niatmu dan tujuanmu di antaramu dengan di antara Tuhan di dalam menuntut ilmu tu akan hidayah. Nak supaya mu tu dapat rapat dengan Tuhan. Lagu mana? Dalam syarah dia kata bi antan wiya bi tahsilihi izalatul jahli an nafsika wa an sairil juhali wa ihya'id din wa ihya'ad dini wa ibqa'il islami bil ilmi wad daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa taniya bidzalika syukra 'ala ni'matil aqli wa ni'matis sihhatil badani. Banyaklah. Dengan sekira-kira bahawa engkau niatkan dengan menghasilkan akan ilmu tu akan hilang kebodohan daripada diri engkau dan sekalian orang-orang yang bodoh, wa ansairil juhali, dan menghidupkan wa ihya'ad dini, dan munia akan menghidupkan agama, wa ibqa'al islami bil ilmi, dan mengkekalkan Islamnya dengan ilmu. Karena Islam ni dibina di atas ilmu. Dinuna bunyan wa 'alal ilmi. Agama kita ni dibina di atas ilmu. La 'ala munasabatil aqli, bukan di atas semata-mata munasabah akal. Kalau semata-mata munasabah akal, sapu khuh tu molek kat bawah lah, muka kotak kat bawah. Tak, sapu kat atas. Kita tengok. Wa daral akhirah. Dan niat untuk mendapat kau yang panggil kesenangan negeri akhirat, wa ridallah, untuk dapat ridha Allah. Itu semua tu niat hidayah lah kata. Wa tanwiya bidzalika syukra ala ni'matil aqli, dan engkau niatkan dengan demikian itu, dengan menuntut ilmu tu akan syukur di atas nikmat akal. Tu habu yang akal ni tanda kita nak syukuri di atas nikmat akal, kita mengaji ilmu. Biar beri akal kita, biar bergerak mikir. Karena kita duk baca surah Al-Mulk tu, Tuhan hikayat perkataan orang yang tak guna akal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka itu ashabus sa'ir, puak-puak penghuni neraka sa'ir akhirat kelak. Lah ni tak kata lagi, muka tak masuk lagi. Law kunna, kalau mula kita di dunia, nasma'u, dengar. Aw na'qilu, serta berfikir dengan akal. Jadi kalau dengar saja masuk telinga kanan tunggu keluar telinga kiri, tak jadi. Dengar, fikir. Tapi kena dengar dulu. Jangan fikir sendiri. Nak kalau dalam ilmu akidah tak boleh fikir sendiri, tak boleh. Mesti kena taklid dulu. Cara berfikir yang betulnya bagaimana?
Nah, sebab tu katanya ulama, man akhadzal ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin. Siapa yang ambil ilmu akidah di dalam kitab semata-mata, tanpa irsyadu ustazin, tanpa petunjuk daripada tok guru. Dia baca buku, lepas tu dia memikir seorang. Nah, bagaimana huraian yang sebenar dia tak tahu. Dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Nescaya masuk di dalam hatinya oleh segala sengka-sengka. Terkadang betul, terkadang salah. Dia sendiri tak tahu nak pergi hak mana. Lah sekali gitu. Maka sebab tu kena taklid dulu. Mana taklid? Ngaji dulu. Tok guru ajar cara nak berfikir yang betul lagu mana. Bagaimana menyusun fikiran yang betul. Mu tengok pada makhluk ni, dia berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam ini berubah. Mu tengoklah, tengok sendiri, berubah tak? Berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, panas, kemarau. Kayak gitu. Kita pun berubah daripada kecil sampai ke tua, sampai ke dewasa, berubah. Itu tanda kata kita tu baru. Wa kullu mutaghayyirin haditsun. Tiap-tiap yang berubah tu ialah baru. Mana berhajat kepada yang membaharukan dia. Itu cara berfikir tu. Jangan fikir macam orang falsafah tu, fikir lah sekali. Makhluk ni koding. Semula jadi, tabiat dia begini dah. Tak ada siapa yang menjadi. Ahli fikir juga tu. Aflatun, Aristoteles, Saqrat, itu semua tu ahli fikir lah tu. Ahli cerdik pandai, falsafah Yunan. Tapi tak betul cara memikir, natijahnya jadi sesat. Tengok. Baik. Jadi tanda mensyukuri nikmat akal, kita mengaji. Wa ni'mati sihhatil badani, dan mensyukuri di atas nikmat sehatnya badan. Duna mujarradir riwayati, tidak semata-mata nak mengajar, nak meriwayat, nak meroyak. Jangan ngaji itu semata-mata aku ngaji ni sebab apa? Kak lagi nak royak orang pula, kak lagi nak mengajar orang itu pula. Jangan. Duna mujarradir riwayati. Ar-riwayah ni ayil hamli wan naqli 'anil ulama. Itu makna riwayat, royak. Jadi saya mengaji ni kerana apa? Kerana nak royak ke orang lain pula. Jangan semata-mata tu, jangan. Tu tujuannya semata-mata nak meriwayatkan, nak menceritakan pula ke orang. Jangan. Tujuan hak asalnya ialah nak petunjuk Allah, nak hidayah. Kalau lagu tu cara mu niat dalam ngaji ilmu agama, fa absyir, maka happy lah, bergembiralah, sukalah. Kerana apa suka? Fa innal malaikata, kerana sesungguhnya, fa li ta'lil dia panggil. Kerana sesungguhnya malaikat itu tabsutulaka, dia membentangkan akan dikau, ajnihatuha, oleh sayap-sayapnya, akan sayap-sayapnya. Tu tanda redon bima tatlubu, tanda redha dengan apa yang engkau tuntuti tadi. Tu bila iza masyaita, apabila engkau berjalan. Jadi bila kita berjalan nak pergi mengaji dengan niat yang seperti itu tadi, kita di dalam naungan sayap malaikat, tanda redha dengan perbuatan kita tu. Tidak. Wahitanal bahri, dan ikan-ikan di laut. Bukan setakat malaikat di langit membentangkan sayap, tanda redha dengan apa yang kita tuntut apabila kita pergi berjalan nak pergi mengaji tu. Wahitanal bahri, dan ikan-ikan yang ada di laut, tastaghfirulaka, memohon keampunan untuk engkau, bagi engkau. Bila idza sa'aita, apabila engkau tu berusaha, ai zahabta ilal alim, ketika mana engkau tu pergi kepada tok guru engkau nak mengaji. Ikan-ikan di laut tu pakak kita apa? Tanda redha. Baik.
Tanda redha dengan perbuatan kita tu menuntut ilmu kerana nak kepada hidayah. Nak kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi ni istidrak. Sungguh pun kata bergembiralah, akan tetapi yang bari sayugia sepatutnya lah sayugia laka bagi engkau. Itu dah. Sayugia apa? Anta'lama, bahawa engkau ketahui, qabla kulli syai'in, sebelum masuk, qabla kulli syai'in ay qabla syuru'i fi kulli syai'in, sebelum nak masuk mengerjakan pada tiap-tiap sesuatu, sebelum mu nak masuk buat kerja sesuatu tu, sayugianya sepatutnya mu kena tahu. Gitu. Memanglah apa sahaja ibadat yang kita nak buat, mesti kita kena mengaji dulu. Itu dah. Al-ibadatu ma'al ilmi. Bermula ibadat tu mesti dengan serta ilmu. Kalau tidak, wa illa, kalau tidak dengan ilmu, kana nescaya amaluka haba'an mansura, nescaya adalah amal engkau tu ialah haba'an mansura, debu berterbangan. Kayak gitu. Ibadat saja, ngaji Quran rajin, zikir rajin, tapi tak mengaji, macam mana nak sebut betul Al-Quran yang kita baca? Siap. Rubba qarilil Quran fal Quranu ramai orang baca Quran, Nabi kata, tapi Quran duk laknat dia. Satu antara sebab baca Quran tidak betul. Nak kepada fadilat, apa, selamat daripada seksa kubur, bacalah Al-Mulk, tapi baca tak betul. Macam mana? Al-Mulk tu pula jadi hujjatun alaika, jadi pendakwa raya di atas kita. Kenapa? Karena baca tak betul. Wajib tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, tartilkan bacaan Quran kamu akan sebagai tartil. Apa tartil? Ai tajwiduhu, mentajwidkan dia. Tajwidnya artinya riayati makharijil huruf wa sifatil huruf, wa waqfil ayah, wa ibtida'il ayah. Menjaga tempat keluar huruf, makhraj huruf, sifat huruf, ibtida', wakaf, wasal, dengung, panjang, pendek, itu semua tu tajwid tu. Pakai baca. Jangan. Al-Quran ya la'an. Quran la'nat. Maka mengaji dengan tok guru Quran betul, baca itu wajib. Baca Quran itu sunat. Tajwiduhu fardun kama salati wa inkaruhu kufr. Tajwidkan bacaan Quran tu wajib sebagaimana wajib semaya 5 waktu. Ingkar kewajipan membaca Quran dengan tajwid itu satu kekufuran, sama seperti ingkar semaya 5 waktu tu wajib. Zikir pun walaupun tidak Quran, kata setengah ulama wajib tajwid juga. Wa yajibut tajwid li kulli zikrin, wajib tajwid tiap-tiap zikir. Mana sebut betul? Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan sebelah. Hamlah. Kebak. Ada ni. Bukan zikir lagu tu. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Itu tak jadi suci hati kita berzikir lagi tu. Makin kotor hati kita. Kenapa? Karena salah pada sebutan. Atau selur dah tapi salah apa? La ilaha illallah. Salah lah kalau tu. Itu baru sebut, belum makna lagi. Macam mana ibadat tanpa ilmu boleh dapat kejayaan? Pasti tidak. Maka sebab tu kata Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat,
wa kullu man bighairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbaluh. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Habis. Dahlah umur kita pendek. Umur pendek amal pula sikit. Hak sikit tu pula tak pakai gawa tertolak habis licin. Nah, yang lepak tu yang belakang rembah atas muka dia. Nah, tak pakai gawa tu kemungkinan rukun ke syarat ke. Ataupun kalau kena rukun syarat mungkin tak dapat gapo satu sebab riak, ujub, sum'ah, takabur. Tu kok tasawuf pula. Bukan senang dak ni. Bukan senang dak. Maka sebab tu tak dapat tidak sebelum daripada nak masuk di dalam mengerjakan sesuatu, sayugianya engkau tahu dia kata. Nah, walakin yang barilaka akan tetapi sayugia bagi engkau anta'lama bahawa engkau ketahui qabla kulli syai'in ay qabla syuru'i fi kulli syai'in, sebelum masuk di dalam mengerjakan tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu apa? Ayat amalin matlubin syar'an, tiap-tiap amal yang dituntut pada syarak. Tu kita nak semaya, kena belajar bab semaya. Nak semaya jemaah, kena belajar bab semaya jemaah. Berapa syarat kedua imam? Hukum muafiq dan masbuk. Kena belajar. Jangan pakai bedar gitu ya semaya. Dia tu masbuk, bahaya macam muafiq. Tak sepak dah nak baca Fatihah. Nak selesai baca Al-Fatihah dalam qiyam imam. Imam rakaat dah, dia pergi selesai juga baca Al-Fatihah. Kaki sekali sudah beri salam sekali dengan imam, assalamualaikum warahmatullahi. Padahal rakaat hak tu dia tak sah. Tapi duk rasa macam semaya jemaah banyaknya pahala dia. Macam mana nak pahala banyak? Boh ketok semaya dia panggil. Tu jago-jago dah. Habis itu. Tahu gapo? Tengok. Annal hidayatallati, akan bahawa bermula hidayah. Apa hidayah? Ai sulukut tariqi ilallah, jalan menjalani jalan sampai kepada Allah Taala insya-Allah. Azal dah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا والصلاة القائمة في سيدنا محمد والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Sambut tadi. Walakin akan tetapi yang barilaka sayugialah sepatutnya lah bagi engkau anta'lama bahawa engkau ketahui qabla syuru'i fi kulli syai'in sebelum daripada masuk mengerjakan pada tiap-tiap sesuatu amal yang dituntut pada syarak. Gapo dia? Mu kena tahu annal hidayata akan bahawa sehidayah allati hiya samaratul ilmi yang ialah hidayah tu buah bagi ilmu. Ya, samarah bagi ilmu tu ialah hidayah. Jadi hidayah yang ia tu ialah buah bagi ilmu laha ada baginya bagi hidayah tu bidayatun permulaan wa nihayatun dan pengakhiran, penghujung. Jadi ada permulaan, ada penghujung. Kita ni nama bidayatul hidayah. Nah, permulaan bagi petunjuk. Jadi hidayah tu ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Justru kita tahu itu. Yang mana bidayatul hidayah tu kalau dinamakan dengan selain daripada bidayatul hidayah, nama selainnya dipanggil asy-syari'atu wat thariqatu, syariat dan tarekat. Itu dah. Syariat dan tarekat. Baik. Kalau la syarah dia kata wahya dan ia bidayah itu al-musammatu bisyari'ati wat thariqati. Yang dipernamakan dengan syariat dan tarekat. Wa nihayatun dan penghujung bagi hidayah yaitu wahya al-musammatu bil haqiqati. Jadi di bidayatul hidayah
permulaan bagi hidayah itu ialah asy-syari'ah wal haqi wa tariqah. Syariat dan tariqah. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut tariqah sini ialah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tariqatul ammah. Tariqatul ammah ni tariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pihak itu tariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Itu dipanggil tariqah khassah, madrasah-madrasah oleh sufi. Nah, fuak-fuak tasawuf, dia ada zawiyah-zawiyah dia. Madrasah cara orang panggil apa? Tarbiyah. Pendidikan tazkiyatun nafsi mengikut aliran sufi-sufi masing-masing. Itu tariqah khassah. Tariqah khassah. Dah, itu. Baik. Sama syariat, mana syariat Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, kayak gitu. Karena kita ni tidak boleh jangkau kepada Nabi direct. Nah, saya direct Quran Sunnah ya Ustaz. Saya tak bakal lah ulama-ulama ni. Wow. Hebatnya dia. Ada bohong, nipu tu. Pasti kita kena ambil daripada ulama. Sebab kita ni orang yang generasi keberapa. Hatta Quran hadis yang sampai kepada kita pun ialah daripada alim ulama. Jadi sebut syariat Nabi Muhammad, tarekat Nabi Muhammad. Nah, undang-undang syariat ni mana undang-undang hak dibawa datang oleh Nabi Muhammad SAW. Tarekat mana jalanan yang dibawa jalanan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita nak mengamal syariat Nabi Muhammad SAW itu mengikut alim ulama. Nah, mazhab ni banyak, tetapi yang sampai kepada kita ialah mazhab yang mu'tabar, iaitu a'immah mazhabil arba'ah. Nah, 4 mazhab. Imam mazhab yang 4. Dulu mazhab banyak, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Sufyan bin Uyainah, mazhab Daud Zahir, macam-macam mazhab, banyak mazhab. Ada lebih daripada 20 lebih, 50 bahkan. Banyaknya mazhab. Tapi tak kekal. Yang diperkekal sampai lah ni dengan madrasah, dengan metod manhaj. Murid daripada murid satu tabaqat ke satu tabaqat, daripada satu lapisan ke satu lapisan, itu mazhabil arba'ah. Nah, Imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah dikenal dengan mazhab Hanafi atau mazhab Hanafiyah. Imam Malik bin Anas dikenal dengan mazhab Malikiyah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan mazhab Hanbaliyah atau Hanabilah. Itu 4 mazhab. Kalau lari daripada 4 mazhab ni, tu kacau. Apalagi sekarang ada yang menghina pula imam-imam mazhab. Itu berat lagi. Dulu masuk Malaysia molek-molek lagi orang Syria tu. Pernah masuk program sekali buat persembahan dalam PU dulu. Dia kahwin dengan orang Malaysia. Sekarang ni lagi teruk. Ni ada dalam video saya share dalam Facebook saya tu. Dia kata, demi Allah, saya tak akui Imam Abu Hanifah tu seorang imam. Sebab dia fitnah Imam Abu Hanifah. Dia kata macam mana? Karena Imam Abu Hanifah menghalalkan riba, menghalalkan zina. Berat tu. Imam Abu Hanifah tu mazhab Hanafi, difitnah sebegitu rupa. Apa negara kita ni? Nak kata negara republik, ada raja, ada ketua agama, ada mufti, ada majlis agama, ada jabatan agama. Dia duduk di mana, sepatut jabatan agama kena ambil tindakan situlah. Kalau duduk di Besut, jabatan Negeri Terengganu kena ambil tindakan tu. Rosak masyarakat. Hari-hari buat live dalam Facebook, maki Imam Abu Hanifah, caci Imam Abu Hanifah. Macam negara republik pula kita. Macam negara jumhuriyah pula. Tak ada sultan, tak ada raja, tak ada ketua agama, tak ada jabatan agama, tak ada mufti. Baik di republik lagi ni. Hari-hari dia buat jahat tu dalam Facebook tu. Patut negara yang ada mamlakah, ada raja, ketua agama, majlis agama, jabatan agama, mufti. Benda gitu kena sekat cepat. Sia-sia kita ada mamlakah. Sia-sia kita ada enakmen syariah, jenayah syariah kalau lagu tu. Kayak gitu.
Baik lagi negara republik, bebas sebebas-bebasnya, nak cakap gapo, nak maki gapo. Dah. Negara mamlakah rasa republik dia ni. Oi, pelik kita punya negara ni. Nah, hari-hari dia buat jahat dalam Facebook. Duk menyebar ajaran sesat dia dalam Facebook. Muhib Khwali, wajib sebut nama, tak panggil ngopak dia. Bahkan ngopak yang wajib diumpati. Buka Allah kita Ihya Ulumuddin. Nah. Itulah gitu. Dia panggil wajib yang hukumnya ngopak yang hukumnya wajib. Bukan ngopak hak haram dah. Ngopak hak wajib. Mana? Tahzir lil ummah. Mentahzir umat daripada orang-orang yang da'iyah kepada kesesatan. Tak sesat macam mana fitnah Imam Abu Hanifah. Kan gitu. Tu jaga-jaga. Baik. Wa nihayatun dan nihayatul hidayah. Nihayatul hidayah ini dipanggil hakikat Muhammadiyah. Tu hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana? Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat agung. Bapa dinama hakikat? Li anna haqiqata syai' muntahahu. Kerana bahawa sehakikat bagi sesuatu tu ialah penghujungnya syariati wa tariqati ma'an, iaitu buah daripada syariat dan tarekat bersamaan, berserta. Tu maknanya syariat kita semaya, tarekat yang ditatbik, yang dilaksana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam semaya. Semaya tutup aurat, barang antara pusat dengan lutut, ma baina surrah wa rukbah. Sah. Baju, hanya baju ni. Sah. Ya sah. Syariat Muhammadiyah ada. Tapi tariqah Muhammadiyah di mana? Jumpa orang besar-besar pakai semak-semak, tapi kalau semaya keplekat atas sikit pada ustaz. Allahu akbar. Hakikat problem. Ada jadi itu. Wa zahirun wa batinun, dan ada pada hidayah itu zahir dan batin. Itu. Ada zahir dan batin. Fa inna kulla zahirin lahu batinun wa huma mutalazimani ma'nan. Dan kedua-dua tu talazum pada makna. Talazum ni mengautomatikkan pada makna. Di dalam syariat ada hakikat pada hakikat syariat. Illa ba'da ihkami bidayatiha, melainkan kemudian daripada teguh bidayahnya hidayah. Mana syariat tu teguh. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syariati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum